Selamat datang, salam sejahtera. Ini laporan penuh nahas tragedi Double Six yang melibatkan Ketua Menteri Sabah yang baru mengangkat sumpah menjadi Ketua Menteri selepas 53 hari. Saudara-saudara sekalian, sejak kita merdeka, sejak Sabah menyertai Malaysia pada tahun 1963, kejadian tragedi Double Six tidak pernah didedahkan kepada umum. Perdana Menteri bersilih ganti, Perdana Menteri terus berganti, kerajaan terus bersilih ganti, insiden-insiden kerajaan terus bersilih ganti, tapi satu-satunya insiden yang tak pernah didedahkan, tak pernah klasifikasikan kepada umum ialah tentang laporan penuh Double Six ini, yang disebut Double Six. Mengapa dipanggil Double Six? Kerana ia melibatkan tarik 6 hari bulan Jun, 6 hari bulan 6. Itulah yang disebut Double Six. Six, macam tu. Yang terkorban di dalam nahas tersebut ialah Ketua Menteri bersama dengan beberapa orang ahli kabinet beliau yang baru mengangkat sumpah. Ada pelbagai spekulasi, ada pelbagai cerita dan versi melibatkan insiden tersebut. Sebelum saya teruskan, laporan penuh rasmi yang telah diberitahu kepada kita hari ini oleh kerajaan yang dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan, dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin menyampaikan dulu beberapa spekulasi yang berlegar-legar di kalangan rakyat Sabah khususnya. Ada yang mengatakan bahawa insiden tersebut kerana sabotaj. Ada juga yang mengatakan kononnya insiden tersebut kerana ada letupan. Ada juga yang menyebut kerana pemandunya tidak berkelayakan. Semua spekulasi itu bakal dijawab dalam laporan hari ini. Tetapi kita harus memberikan terlebih dahulu kredit kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim kerana berani bertindak menyaklasifikasikan laporan ini daripada akta rahsia rasmi kepada umum. Yang menghairankan saya ialah mengapa kerajaan-kerajaan terdahulu, Perdana Menteri yang terdahulu amat menjaga rahsia ini. Walhal apabila kita mendengar laporan ini sebentar lagi, rupa-rupanya perkara ini tidaklah seperti yang dijangkakan oleh semua. Apa sebenarnya yang mau disembunyikan? Apa yang sebenarnya mereka takut sangat? Kerana dalam laporan ini tidak ada yang terlalu serius dan tidak ada terlalu di luar daripada kotak pemikiran manusia. Tapi hairannya, ianya disimpan dengan rapi selama 40 tahun. Tidak pernah diberitahu kepada umum, tapi hari ini akhirnya kita diberitahu tentang perkara ini. Secara rasminya, saudara-saudara, laporan penuh nahas udara 1976 tiada sabotaj dan ianya disebabkan oleh pesawat hilang keseimbangan menurut pengesahan laporan ini. Jadi kalau selama ini ada yang berlegar-legar di kalangan kita mengatakan bahawa insiden Double Six itu adalah sabotaj, itu adalah tidak benar menurut laporan ini. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan dahulu komen anda dalam ruangan komen berkaitan isu kali ini. Menurut laporan yang telah diklasifikasikan hari ini oleh Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, menurut beliau, ataupun bukan beliau, menurut laporan ini, maafkan saya, menurut laporan ini mengatakan tiada sabotaj, pesawat hanya hilang keseimbangan. Laporan akhir siasatan nahas pesawat 1976 yang merenggut 11 nyawa, termasuk Ketua Menteri Sabah ketika itu, Fuad Stephen, mendapati tiada unsur sabotaj. Saya ulang sekali lagi, kalau selama ini anda dibesarkan dengan spekulasi bahawa insiden Double Six yang melibatkan kapal terbang dan menyebabkan
Ketua Menteri Sabah ketika itu, yaitu Fuad Stephen, ada unsur sabotaj. Kali ini kita sudah dapat pengesahan bahawa tiada unsur sabotaj. Prosesnya klasifikasi laporan itu selesai pada 6 April lalu dan kini boleh dimuat naik atau dimuat turun di laman rasmi Kementerian Pengangkutan. Kesimpulan pasukan penyiasat amat mengejutkan kita kerana bukan seperti yang diwar-warkan, bukan seperti yang telah diviralkan selama ini, diperbualkan selama ini, terutamanya di Sabah. Kesimpulan pasukan penyiasat sebaliknya adalah kemungkinan besar punca kemalangan yang digelar Nahas 66 itu adalah kerana pesawat tersebut hilang keseimbangan. Saya bukan juru terbang, saya bukan pilot. Jadi saya tak dapat bayangkan, saya pun tak dapat jelaskan bagaimana pesawat itu boleh hilang keseimbangan. Hanya orang-orang yang pernah memandu tahu tentang perkara itu boleh menjelaskannya. Laporan menyimpulkan punca kemalangan kemungkinan disebabkan kedudukan pusat graviti di luar had buritan yang menyebabkan kelum kawalan tidak boleh lagi ke depan dengan bahagian depan pesawat terangkat ke atas apabila sayap melepasi 25 darjah ketika hampir mendarat menurut laporan ringkasan laporan itu. Buritan adalah bahagian paling belakang pesawat. Laporan itu juga menganggarkan terdapat lebih kurang 147.4 kg muatan di bahagian bagasi buritan, melepasi had yang dibenarkan iaitu 89.8 kg. Maka, walaupun kiraan berat berlepas 197.3 kg adalah di bawah had maksimum, pusat graviti telah lari menurut laporan ini. Laporan ini turut membangkitkan perihal juru terbang Gandhi Nathan yang digambarkan sebagai ada rekod yang buruk. Laporan itu menyatakan buku log penerbangan juru terbang didakwa terbakar pada Jun 1969 dan buku log diganti dicuri pada November 1975. Ia juga menyatakan berdasarkan rekod yang ada, juru terbang ada sejarah prestasi buruk dalam penerbangan dan rekod latihannya dengan Sabah Air adalah marginal. Selain itu, laporan itu juga mendapati syarikat penerbangan tidak tegas dalam memastikan prosedur dipatuhi. Maka, semua keadaan ini menyebabkan ia berlaku di mana juru terbang tanpa kelaziman memenuhi banyak keperluan atau prosedur yang digariskan syarikat sekadar berjalan secara bersahaja, mengelilingi pesawat di labuan dan duduk di kokpit ketika semua muatan berada dalam pesawat tanpa sedar yang taburan muatan adalah salah, kata laporan itu. Laporan itu turut menyatakan juru terbang juga mungkin tidak cukup tidur dan dia ada memberitahu kenalan yang dia letih dan sakit perut yang tidak teruk. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Ini laporan penuh setelah daripada Kementerian Pengangkutan berkaitan dengan tragedi insiden 66 yang berlaku di Sabah. Sila share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.